Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Puisi syahdu kutuliskan buatmu, sang kekasih. Ku seru dirimu, kucuplah dahiku dan pimpinlah daku ke alammu. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Miss Moon. Kisah yang bertajuk Darah Keturunan. Tersentak dari mimpi yang panjang, Zara terbangun dari lena tidurnya. Matanya bengkak sedikit disebabkan semalam tak dapat melelapkan mata. Zara bangun dari katilnya, mencapai tuala dan menuju ke kamar mandi. Dicapainya berus gigi. Sambil memberus gigi, dia menampar-nampar mukanya di cermin. Tiba-tiba matanya terpana dengan susuk tubuh di dalam cermin. Susuk tubuh seorang lelaki. Dia terjerit kecil seolah-olah ternampak lipas. Matanya terbuntang melihat di cermin dan kepalanya ditoleh ke belakang. Tak ada pun, bisik hatinya. Zara membersihkan dirinya, tetapi di fikirannya tetap teringat susuk tubuh tersebut. Seusai mandi, Zara melangkah ke dapur. Perut mula berkeroncong. Mula meminta diisilah. Zara, dah siap ke? Mari sarapan. Laung Mak Ros memanggil Zara yang sudah memulakan langkah ke dapur. Ya Mak, kejap Mak, Zara datang. Zara laung kembali. Nasi lemak tersedia di atas meja. Zara mula tarik kerusi sebelum melabuhkan punggungnya. Hei, sedapnya Mak sarapan pagi ni. Zara mula bersuara. Mak Ros hanya tersenyum saja melihat gelagat anaknya. Mak, semalam kan Zara ada mimpi tau Mak. Zara mula membuka cerita. Mimpinya sampai dia tersentak dari tidur pagi tadi. Kamu mimpi apa? Mak Ros macam biasa melayankan aja aduan anaknya tentang mimpi tu. Zara mimpi Mak, seorang lelaki menyanyi tapi macam gurindam. Gurindam yang lama-lama dulu kala Mak. Lelaki tu kacak Mak. Zara teruja menceritakan mimpinya kepada Mak Ros. Tapi yang Zara ingat baik-baik patah perkataan dia bergurindam tu macam ni Mak. Sang kekasih, ku seru dirimu, kucuplah dahiku dan pimpinlah daku
ke alammu. Mak Ros menelan air liur di anak tekaknya. Jantung Mak Ros tiba-tiba berdegup kencang sebab dia tahu bait-bait lagu itu seolah-olah peringatan buatnya bersedia untuk melepaskan anaknya. Tak ada apalah Zara. Jangan dipikirkan sangat. Itu semua mainan tidur je. Mak Ros mula menyedapkan hati Zara. Okey. Sambung Zara sambil menyuap nasi lemak ke mulutnya. Seusai sarapan, Mak Ros mengingatkan Zara supaya duduk saja di rumah. Zara hanya mengangguk tanda faham. Langkah Mak Ros semakin laju menuju ke kebun pokok getah. Tetapi Mak Ros tidak ke kebun, tapi langkahnya menuju ke hutan. Langkah demi langkah sehingga Mak Ros berhenti di tepi anak sungai. Mak Ros berhenti. Susuk tubuh lelaki kelihatan di tepi sungai. Langkah Mak Ros terhenti. Mak Ros melangkah ke arah susuk tubuh tersebut. "Draman, apa maksud engkau muncul dalam mimpi anak aku?" terjerit kecil Mak Ros. "Engkau yang memungkiri janji," bentak Draman. "Seharusnya engkau patuh kepada permintaanku." Draman semakin marah. Mak Ros semakin nampak sedikit ketakutan di wajahnya. "Baiklah, malam ini aku akan sediakan permintaanmu." Mak Ros nampaknya akur dengan permintaan Draman. "Kau ingat, aku inginkan darah waris kau supaya aku boleh melindungi seluruh keturunanmu. Malam ini, malam bulan mengambang. Jika tidak ada malam ini, seluruh keluargamu akan ditimpa malapetaka." Ketawa Draman bergema dan Draman menghilangkan dirinya. Janji kekasih harus ditepati. Jika tidak, maut menanti. Hati Mak Ros mula berbolak-balik. Perjanjiannya harus ditunaikan malam ini juga. Mahu atau tidak, Zara harus mengikut kehendaknya. Jika tidak, buruk padanya. Mak Ros mempercepatkan langkah kakinya. Langkah semakin cepat, perlu meninggalkan hutan tersebut, takut jika orang kampung nampak dirinya, mesti pecah tembelang yang dia simpan selama 25 tahun yang lalu. "Zara! Oh Zara!" laung Mak Ros yang berlari-lari anak ke halaman rumahnya. Zara yang kusyuk menonton siaran kegemarannya mula bangun dari sofa dan menjengah ke tingkap. Ya Mak, Zara ada kat sini," laung Zara. Mak Ros mula masuk ke dalam kabut dan Mak Ros tutup pintu dan tingkap. Takut kalau ada orang kampung kebetulan lalu di depan rumahnya. Kemudian Mak Ros menarik tangan Zara masuk ke bilik. Mak, nak ke mana ni Mak? Mak, kau ikut aku." Kedua anak beranak itu berada di dalam bilik dan Mak Ros memulakan cerita pengakuannya di depan Zara. Riak muka Zara mula berubah. "Allahu Akbar. Mak, apa Mak buat ni? Syirik Mak," bentak Zara. Mak Ros
mula naik angin. Kau ingat? Aku mampu besarkan kau lepas kematian bapak kau, Zara. Mak Ros mula meninggikan suara kepada Zara. 25 tahun. 25 tahun, Zara. Aku terpaksa bersusah payah nak besarkan kau. Dengan kesenangan yang kita ada sekarang ni, semua dari dia. Mak Ros mula marah dan terjerit kecil. Tak nak, Mak. Apa yang terjadi, Zara tetap takkan bersekutu dengan syaitan, laknatullah, tegas Zara. Sekarang ni, kau mahu atau tak, kita kena sediakan juga. Janji harus ditepati. Kalau tidak, mati kita malam ni. Mak Ros mula menangis. Zara tetap dengan pendirian dia yang tidak mahu bekerjasama dengan Mak Ros. Mak Ros mula merayu kepada Zara. Zara, tolonglah Zara. Tolonglah ikut apa kata Mak. Hingga Mak Ros terpaksa melutut. Zara tetap tak mahu semua ni. Ini adalah perangkap iblis. Malam kian melabuhkan tirainya. Mak Ros mula mencari akal. Akhirnya dia dapat. Tepat pukul 11 malam, Mak Ros mula masuk ke dalam dapur. Di tangan Mak Ros ada sebilah pisau. Di fikiran Mak Ros, cuma nakkan darah anak dara suntinya, si Zara tu. Seusai solat Isyak, Zara menghempas dirinya ke katil. Dia menangis sehinggakan dia tertidur. Mak Ros berjalan dalam senyap tanpa ada bunyi telapak kaki menuju ke bilik Zara. Di tangannya ada sebilah pisau untuk mengkelar tangan Zara dan sebekas mangkuk kecil untuk isi darah anak daranya. Dengan perlahan-lahan, Mak Ros toreh tangan Zara yang sedang dibuai mimpi. Zara terus dibuai mimpi dan tidak merasa apa-apa. Mak Ros mula menadah darah anak gadisnya. Mak Ros toreh tangan Zara dengan sedikit dalam sehingga terkena nadi Zara. Mak Ros tak perasan. Mak Ros bawa semangkuk darah tu keluar dari bilik Zara. Mak Ros memulakan upacara jamuan si iblis. Kinapo asanapuna usaromakaretoba. Sehingga dia lupa akan anaknya Zara. Mak Ros memuja, memanggil si deraman. Deraman muncul di depan Mak Ros. Akhirnya engkau patuhi janji kita. Akan tetapi si empunya darah telah mati. Deraman ketawa besar. Mak Ros membuntangkan matanya sambil mulutnya menyebut perkataan, Tidak. Anak aku Zara masih hidup. Dia tengah tidur di bilik dia. Mak Ros marah. Kau tipu, Deraman. Kau tipu. Mak Ros seolah-olah betul-betul hilang arah. Deraman mula menjamah darah sunti Zara.
Sambil ketawa, dia berkata, Pergi dengan bilik tidur anakmu. ketawa deraman semakin kuat. Mak Ros mula berlari mendapatkan Zara. Tapi sayangnya Zara sudah terkulai tidak bernyawa akibat perbuatan Mak Ros sendiri. Akibat dari perjanjiannya dengan deraman, Zara menjadi korban. Akhirnya Mak Ros mula meracau-racau, keluar dari rumah tanpa arah tuju. Jasad Zara ditemui oleh orang kampung yang kebetulan berjalan di depan rumahnya. Selang beberapa hari kemudian, Mak Ros ditemui oleh pihak polis di dalam hutan. Disebabkan aduan orang kampung, ada penemuan mayat di tepi sungai. Mayat tersebut adalah Mak Ros. Mak Ros ditemui keadaan yang amat menyayat hati. Isi perutnya terburai seolah-olah ada yang makan daging di bahagian perutnya. Muka Mak Ros menjadi hitam. Bau busuk mayat Mak Ros mula menyelubungi kawasan tersebut. Ada orang kampung yang muntah. Sesi solat jenazah Mak Ros dilakukan dari mandi jenazah hingga dikuburkan. Banyak dugaan harus ditempuhi oleh orang-orang kampung. Kain kafan tak cukup dan tanah kubur tak terima jasadnya. Mengucap panjang Tok Imam dan orang kampung. Hal ini menjadi buah mulut orang kampung. Sehingga kini tidak ada sesiapa pun yang tahu punca kejadian yang berlaku di antara Mak Ros, Zara dan Deraman. Sekian daripada karya Miss Moon. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.